Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ya Ustazah Ina. Okey. Kita teruskanlah ya. Kita teruskan kepada kelas. Okey, sekarang ni Ustazah nak awak fokus pada Ustazah punya slide. Okey, hari ni Ustazah nak bagi tahu awak tentang tajuk baru dalam buku teks. Okey, awak boleh buka awak punya buku teks muka surat 95. Okey, 95 ni untuk tajuk ketumpatan. Okey. Dalam tajuk ni kita akan belajar dua benda. Okey. Saya terangkan apa dua benda tu. Okey, yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan bahan timbul dan bahan tenggelam. Okey, kita akan tengok mana bahan yang timbul, mana bahan yang tenggelam bila mana kita buat aktiviti menggunakan air yang berada dalam bekas kaca. Okey. Okey, yang ni apa yang kita nak belajar. Okey. Yang pertama, lepas daripada kelas Ustazah nak awak semua boleh membuat inference tentang objek atau bahan yang tenggelam dengan melakukan aktiviti. Okey, maksudnya membuat inference ni memberi sebab. Kalau Ustazah tanya pada awak, okey, mengapa objek ni tenggelam? Mengapa objek ni timbul? Okey, awak boleh bagi pada Ustazah sebab. Sebab tu kita panggil inference. Okey. Kita buat aktiviti, awak boleh bagi tahu sebabnya kenapa. Okey, yang kedua menghubungkan objek atau bahan yang timbul dan tenggelam dengan ketumpatan. Okey. Yang pertama buat inference ataupun buat sebab. Yang kedua hubung kait objek yang timbul dengan tenggelam, kaitkan dia dengan aspek ketumpatan. Okey. Apa tu ketumpatan? Kita teruskan kepada tenggelam dan timbul. Okey, ini yang pertama. Objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Okey, Ustazah nak bagi tahu awak. Mungkin awak dah tahu benda ni. Cumanya Ustazah nak ulang supaya awak ingat dan lebih faham. Okey, bahan yang timbul berada di bahagian permukaan air. Maksudnya, kalau dalam bekas kaca, tempat kita nak buat aktiviti tu, kita sediakan bekas kaca, dalam tu kita isi air. Bila kita uji beberapa objek, bila mana objek tu timbul, dia akan berada di atas permukaan air. Kalau objek tu tenggelam, dia akan berada di bahagian bawah air ataupun bahagian dasar bekas kaca tersebut. Okey. Okey, ini yang kedua. Okey, yang kedua berkaitan dengan ketumpatan. Okey, saya nak bagi tahu awak, ketumpatan ni adalah timbul atau tenggelam sesuatu objek bergantung kepada ketumpatan objek. Okey, terhadap ketumpatan air. Maksudnya, kita nak tahu sesuatu objek tu akan tenggelam ataupun timbul dalam air, dia berkait dengan ketumpatan objek tersebut dengan ketumpatan air. Maksudnya, kalau saya tanya sebab, awak kena beri sebab dia berkaitan dengan ketumpatan. Tak boleh awak beri sebab sebarangan. Contohnya, kalau saya tanya, kenapa guli tu tenggelam? Sebab dia nak tenggelam, Ustazah. Tak boleh, awak tak boleh beri alasan macam tu. Kalau Ustazah tanya, kenapa itik mainan tu timbul? Sebab dia memang dia kena timbul. Sebab dia duduk kat atas. Awak tak boleh bagi sebab macam tu. Dalam sains, dia ada sebab yang tersendiri. Okey, biasanya sebab-sebab tu kita boleh dapat bila mana kita buat aktiviti. Okey, kita tengok objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Maksudnya, sesuatu objek yang awak letak dalam bekas kaca tu, kalau dia kurang tumpat daripada air,
dia akan timbul. Okey, begitu juga sebaliknya. Kalau objek tu lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam dalam air. Maksudnya yang nak menentukan objek tu tenggelam atau timbul ada dua benda. Yang pertama, ketumpatan objek. Yang kedua, ketumpatan air. Okey, dua-dua tu berkait untuk kita tengok objek tu tenggelam ataupun timbul. Okey. Sekarang Ustazah unmute awak semua. Okey, unmute. Okey. Faham? Faham apa yang Ustazah bagi tahu awak tadi? Ke cepat sangat? Ibu pun teman saya. Tak teman saya. Ibu tak teman saya. Syamrul faham tak? Syamrul unmute. Syamrul Dah. faham tak? Faham. Faham. Okey, Hani faham? Faham. Okey, Lia faham dia? Faham. Okey. Irfan? Faham. Okey, siapa lagi? Adam. Adam Hafiz. Buka suara Adam. Dia Taklah line tu. dia. Keluar masuk, keluar masuk. Okey, Uwais. Uwais faham? Mana Uwais? Uwais unmute. Unmute suara. Okey, kalau faham, Ustazah nak tanya lah boleh? Halo tak? Boleh ke tidak? Ngantuk lagi ni. Okey, tak apa. Okey, Syamrul. Apa? Syamrul mana? Syamrul faham kan apa yang Ustazah bagi tahu tadi? Faham. Okey, kalau Syamrul faham, mesti Syamrul boleh jawab soalan Ustazah. Okey, Ustazah nak tanya Syamrul. Ustazah ada sebut pasal inference tadi kan? Ingat tak Ustazah ada sebut pasal inference? Ada? Inference tu apa? Inference. Itu perkataan baru untuk awak tu. Tapi Ustazah dah bagi tahu, inference tu apa tadi? Awak ingat tak? Saya baru dekat tadi sebab saya ingat sikit je. Ingat sikit je. Alahai. Okey, ada siapa-siapa yang boleh bantu Syamrul? Siapa yang boleh bantu Syamrul? Bagi tahu Ustazah apa maksud inference. Membuat inference tentang objek atau bahan yang tenggelam dengan melakukan aktiviti. Okey, apa tu inference? Dalam perkataan yang lebih mudah, apa yang kita sebut inference tu? Hani boleh? Hani boleh bagi tahu Ustazah? Irfan ke? Okey, semua tak ingat Dia tak ingat juga? Tak, alahai. Okey. Ustazah bagi tahu, inference ni apa? Sebab. Sebab. Ya, betul. Inference ni sebab. Bila Ustazah tanya kenapa objek tu tenggelam dalam air, awak boleh beri Ustazah inference. Inference tu adalah sebab. Faham? Okey, ingat inference sama dengan apa dia? Inference sama dengan sebab ataupun alasan. Okey, itu maksud inference. Okey. Seterusnya Ustazah nak tanya
Okey, tadi Ustazah ada cakap dua benda untuk menentukan objek tu tenggelam ataupun timbul. Okey, apa dua benda tu? Kita nak tengok sesuatu objek yang kita letak dalam bekas kaca tu dia tenggelam ataupun timbul. Contohnya dia tenggelam. Okey, apa dua benda yang berkait dengan sebab dia timbul ataupun dia tenggelam tu? Kalau dia tenggelam, apa sebab dia tenggelam? Ada dua tadi, ketumpatan air dengan ketumpatan. Objek. Pandai dia. Yang tu yang Ustazah nak. Ketumpatan air dan ketumpatan objek. Okey, sekarang Ustazah nak tanya. Kalau objek tu lebih tumpat, objek lebih tumpat daripada air, objek tu tenggelam ke timbul? Belum lagi, belum. Okey, Ustazah bagi keadaan. Okey, situasi. Ustazah bagi situasi dekat awak. Ustazah sediakan bekas kaca. Okey, awak buka buku teks, muka surat 96. Semua ada buku teks? Pergi ambil buku teks dulu. Okey, dah ada buku teks, beritahu Ustazah. Okey, dah ada buku teks dah? Semua dah ada buku teks? Ada dah. Dah habis dah, makan kan? Okey, semua dah ada buku teks dah? Okey, yang dah ada buku teks, buka muka surat 96. Okey, boleh buka dah muka surat 96. Okey, Ustazah bagi tahu awak contoh. Ustazah sediakan Awak dengar tak suara Ustazah? Dengar. Okey, dengar. Okey. Awak tengok dekat muka surat 96 tu, dia bagi gambar tasik. Okey, tasik ada yang baling ranting dalam tu, ada yang baling batu. Okey, dalam tu. Lepas tu, Ustazah bagi awak satu situasi, Ustazah baling batu. Kan, awak tengok baju kuning tu, kira macam Ustazah lah. Ustazah baling batu dalam air. Batu tu timbul ke tenggelam? Tenggelam. Batu tu tenggelam. Okey. Sekarang Ustazah nak awak bagi Ustazah inference. Kenapa dia tenggelam? Okey, dia boleh bagi tak? Dia berat. Ya, betul. Betul sebab dia berat. Tapi ada alasan yang lebih kukuh. Okey, sebab sekarang ni kita belajar berkaitan dengan tajuk ketum apa? Ketumpatan. Okey, kita belajar pasal ketumpatan. Okey, bila kita belajar pasal ketumpatan, kita tak boleh sebut objek tu berat. Tak boleh. Walaupun betul objek tu berat. Tapi kita kena sebut
objek tu, iaitu batu tu lebih tumpat daripada apa? Lebih tumpat daripada air. Ustazah, Ya. sekali lagi Ustazah. Ha? Sekali lagi, tak faham ah. Okey, macam ni. Awak tengok dekat slide Ustazah yang Ustazah share sekarang. Awak nampak tak? Pak. Okey, awak tengok betul-betul. Okey, Ustazah bacakan. Timbul atau tenggelam sesuatu objek bergantung kepada ketumpatan objek terhadap ketumpatan air. Maksudnya kita nak tengok objek tu tenggelam ataupun timbul, dia bergantung kepada ketumpatan objek tu sendiri dengan ketumpatan air. Maksudnya kita, okey contoh, batu. Ustazah baling batu dalam air. Bila batu tu tenggelam, maksudnya batu tu lebih tumpat daripada air. Kau faham tak? Faham tak? Jelas atau tidak? Awak senyap Ustazah tak tahu awak faham ke tidak ni? Awak senyap, awak angguk. Awak kena cakap dekat Ustazah awak faham ataupun awak tak faham. Kalau tak, Ustazah tak tahu. Okey, awak ni kelas pagi sangat ni. Sebab tu ngantuk ni. Okey, macam tu juga sebaliknya. Kalau objek tu timbul, contoh Ustazah baling gabus ataupun span dalam air, span tu kan timbul. Bila dia timbul, dia adalah objek yang kurang tumpat berbanding air. Maksudnya air lebih tumpat daripada span tu. Faham tak? Awak ingat macam tu je. Maksudnya kalau yang tenggelam, objek tu lebih tumpat. Kalau objek tu timbul, objek tu kurang tumpat. Okey. Okey, tak apa. Ustazah rasa awak kena buat latihan ni. Awak buat latihan untuk awak faham. Okey, hari ni kita tengok contoh. Okey, awak dengar tak Ustazah ni? Tapi dah sekarang berapa? 3 Naim. Ya. Awak dengar ke tak Ustazah ni? Ke Ustazah kena panggil sorang-sorang? Soal sorang-sorang baru awak nak dengar ni? Awak sebab itulah awak tak faham. Sebab awak tak fokus. Benda ni tak susah pun kalau awak betul-betul fokus. Kalau awak main-main memang tak faham lah. Macam mana je nak Okey, kita tengok contoh Ustazah ni nak bagi awak ni. Kayu Okey, mancing. Ustazah nak bagi tahu awak semua, awak tolong duduk dalam keadaan bersedia dan pastikan persekitaran awak tu tak bising. Sebab sekarang ni Ustazah dengar macam-macam. Ada suara adik lah, ada suara mak lah. Okey, kita tengok contoh Kita tengok contoh baru awak faham sikit. Boleh? Boleh ke tidak ni? Senyap je semua. Boleh. Lambatnya respon. Masya Allah. Kenapa awak semua ni Okey, kita tengok teruskan kepada contoh. Ustazah mute awak semua baru awak dengar. Dengar betul-betul. Sekejap lagi Ustazah tanya awak. Tak boleh jawab lagi, siap dia. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini yang Ustazah bagi tahu tadi berkaitan dengan ketumpatan. Okey, awak tengok.
dekat dalam bekas kaca tu, kita ibaratkan benda tu bekas kaca. Okey, yang warna biru tu adalah air. Dekat dalam air tu ada dua objek. Yang mana satu objek timbul dekat permukaan air. Satu lagi objek tu dia tenggelam dekat dasar air. Okey, kita tengok. Untuk objek yang timbul tu adalah kayu mancis. Okey. Kayu mancis timbul kerana kurang tumpat daripada air. Maksudnya, dia timbul sebab dia kurang tumpat daripada air. Okey. Ataupun kita boleh cakap air tu lebih tumpat daripada kayu mancis tersebut. Okey, sebab itulah kayu mancis berada dekat atas air. Dia timbul. Okey, untuk pin. Pin dia berada dekat dasar air, dekat bahagian bawah tu. Okey, kita panggil dia tenggelam. Okey, kenapa dia tenggelam? Pin tenggelam kerana pin tersebut lebih tumpat daripada air. Maksudnya air tu kurang tumpat. Pin yang lebih tumpat kalau nak dibandingkan. Awak perlu untuk bandingkan dia. Mana yang lebih tumpat? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dekat awak, objek yang tumpat ni tak semestinya objek yang lebih besar. Maksudnya kalau kita cakap, okey, objek ni lebih besar, mesti dia lebih tumpat daripada air. Tidak. Okey, bukan macam tu. Okey, kita tengok contoh. Kalau botol susu dengan skru. Kalau kita tengok botol susu tu lebih besar daripada skru. Tapi botol susu tu dia kurang tumpat. Sebab apa? Sebab kita letak dalam air, dia timbul. Okey. Botol susu timbul kerana kurang tumpat daripada air. Dekat situlah Ustazah nak cakap tadi. Dekat situlah maksud Ustazah. Botol susu tu dia kurang tumpat walaupun dia besar. Okey, skru. Kalau skru ni dia kecil je, tapi dia lebih tumpat daripada air. Sebab itulah dia duduk kat bawah. Dekat bahagian dasar air. Okey. Okey, sekarang awak unmute. Okey, unmute. Dah. Semua unmute. Dah. Okey, faham tak? Tengok contoh dua tadi, faham? Faham. Okey, apa yang awak faham? Faham. Apa yang awak faham? Walaupun Ustazah ajar dua benda tadi. walaupun besar tapi kurang tepat. Kurang tumpat, bukan kurang tepat. Kurang tumpat. Okey, satu lagi. Siapa lagi? Orang lain pula jawab. Orang lain pula jawab. Ustazah kena buat kelas sekali lagi ni untuk awak ni. Alam. Pagi-pagi macam ni susah nak faham. Ngantuk. Mau tidur. Okey, Irfan. Mana Irfan? Irfan, buka suara sekarang. Irfan. Irfan dengar tak Ustazah panggil? Ada. Irfan. Apa yang Irfan faham? Apa yang Irfan faham? Okey, bagi tahu satu. Okey, kalau objek tu dia kurang tumpat daripada air, dia timbul ke tenggelam? Kurang tumpat daripada air, timbul atau tenggelam? Timbul. Okey, bagus. Kenapa dia timbul? Kurang Kurang tumpat. tumpat. Okey.
Kalau ustazah baling duit shilling dalam air, dia tenggelam ke timbul? Irfan. Tenggelam. Okey, kenapa dia tenggelam? Lebih tu? Lebih tupat. Dia lebih tumpat daripada apa? Daripada air. Pandai. Okey, untuk soalan seterusnya Ustazah nak Adik. Adik. Ya. Adik jawab soalan Ustazah Boleh tak? Adik jawab soalan Ustazah, boleh? Boleh. Okey, Ustazah baling bola pingpong. Bola pingpong Ustazah baling dalam air. Okey, dia timbul ke tenggelam? Timbul. Okey, kenapa dia timbul? Sebab dia kurang tumpat daripada air. Okey, pandai adik. Ustazah nak dengar suara macam tu je, jawapan macam tu je. Okey, seterusnya Hani. Ya Ustazah. Okey, Hani, kalau Ustazah baling gabus dalam air, dia timbul ke tenggelam? Gabus ni diperbuat daripada kayu. Dia timbul ke tenggelam? Timbul Ustazah. Okey, kenapa dia timbul? Sebab dia kurang tumpat. Daripada? Kurang tumpat daripada? Daripada air. Daripada apa ni? Daripada? Jangan takut nak jawab. Ustazah tak makan orang. Kalau salah Ustazah betulkan. Okey. Okey, seterusnya. Ustazah nak tanya Is Nuruddin. Mana Is? Nak habis ni. Saya nak habis. Irfan, sabar. Kelas kita 10 suku baru habis. Yang penting sekarang awak fokus. Jangan tanya bila nak habis. Bila habis je kelas, Ustazah tamatkanlah kelas awak. Yang penting awak faham. Faham Irfan? Okey, Is Nuruddin. Mana Is Nuruddin? Ustazah nak dengar suara. Is Nuruddin, awak buka suara awak sekarang. Is Nuruddin ni nak kena ni. Okey, Muiz. Muiz. Apa Ustazah? Okey, Muiz. Kalau Ustazah nak tanya awak soalan, kalau Ustazah baling guli dalam air, dia tenggelam ke timbul? Tenggelam. Apa? Tenggelam. Tenggelam. Okey, kenapa dia tenggelam? Bagi tahu Ustazah. Kenapa dia tenggelam? Sebab dia lebih cepat daripada air. Okey, pandai Muiz. Ustazah nak macam tu lah. Okey. Okey, siapa lagi? Wise. Mana Wise? Wise buka suara. Ustazah nak dengar suara Wise. Wise. Mana Wise? Jawab Ustazah panggil. Wise. Wise dengar tak? Mana Wise ni? Wise. Jawab Ustazah, Wise. Okay, Wise kuat sikit. Kuat sikit suara Wise. Ustazah tanya Wise boleh? Boleh? Saya tak tahu. Tak tahu. Okay. Wise macam ni. Kalau Ustazah baling kayu besar dalam tasik ataupun dalam sungai, dia tenggelam ke timbul?
Tenggelam. Kenapa Uwais kata dia tenggelam? Sebab dia berat, sebab dia besar. Betul? Okey, Ustazah nak bagi tahu awak. Tadi Ustazah ada cakap pasal botol susu kan? Botol susu dengan skru. Bila kita letak botol susu tu kalau kita letak susu sekalipun, dia nampak berat. Memang dia berat daripada skru, tapi dia tak tumpat. Bila tak tumpat, dia timbul dalam air. Sama juga dengan kayu besar. Tak kisahlah kayu balak ke, kayu apa ke. Kita letak dalam sungai, dia tetap terapung. Dia tetap timbul di permukaan air. Faham? Faham? Sebab dia kurang tumpat. Faham? Faham? Okey, sekarang buka buku aktiviti. Kita nak bagi awak lagi faham. Buka buku aktiviti muka surat 63 sekarang. Hidung. Hidung. Cik mana? Hidung. Mana saya tahu tu pasal apa? Ada lah. Dua lah. Belum. Dah. Okey, semua buka buku aktiviti muka surat 63, 64, 65. Okey, awak buat latihan tu. Okey, 63, 64, 65. Buat sekarang. Okey, Ustazah nak tengok awak buat. Awak buka video sekarang. Buka video, Ustazah tengok. Dia 63, 64, 65. Irfan, muka surat 63, 64, 65. Buat sekarang. Okey, awak kena buat baru awak lebih faham. Okey, ada apa-apa boleh tanya Ustazah. Okey, teruskan pada aktiviti Ustazah. latihan aktiviti Ustazah. awak.